Bab ke-20, kelebihan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu pengetahuannya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, perbandingan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan aku membawanya adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Di antara bumi itu ada yang subur, ia menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai yang banyak. Di antaranya ada yang hanya menampung air tetapi tidak menyerap air. Maka Allah memanfaatkan tanah itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum kepada ternakan mereka serta bercucuk tanam dengan air itu. Hujan yang turun itu menimpa sebahagian tanah yang lain yang merupakan tanah gersang. Tanah ini tidak dapat menampung air maupun menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah perbandingan orang yang mendalam ilmunya tentang agama Allah. Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utuskan aku membawanya. Lalu dia mendapat ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Tanah itu juga merupakan perbandingan orang yang tidak mengangkat langsung kepalanya terhadap ilmu yang dibawa olehku. Dia tidak menerima petunjuk yang Allah utuskan aku membawanya. Abu Abdullah berkata, Ishaq dalam riwayatnya mengatakan, di antara tanah itu ada sekumpulan tanah yang menerima air, menerima qayyalatil ma', menghirup air. Menerima di situ dengan makna menghirup air, menyerap air. Qa' ialah tanah lapang, tanah lapang yang menakung air itu jatuh, tidak menakung air, tidak menakung air, jatuh situ. Yang tidak menakung air. Dan as-saf-saf ialah tanah rata. Bab ke-21, kehilangan ilmu dan berleluasanya kejahilan. Rabi'ah berkata, tidak sepatutnya seseorang yang mempunyai sedikit pun ilmu mensia-siakan dirinya, yakni hidupnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara alamat kiamat ialah ilmu dihilangkan, kejahilan menjadi teguh, yakni mencengkam masyarakat, arak diminum, dan perzinaan berleluasa. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, pasti akan kuceritakan kepadamu satu hadis yang nanti tidak ada sesiapa pun sesudahku akan menceritakannya kepadamu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara alamat kiamat itu ialah ilmu berkurangan, kejahilan berleluasa, perzinaan berlaku secara meluas dan terbuka, perempuan lebih ramai daripada lelaki, sehingga 50 orang perempuan akan dijaga oleh seorang lelaki. Bab ke-22, kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu ataupun lebihan ilmu, lain itu, lebihan ilmu. Kelebihan pun boleh juga, lebihan pun boleh juga di sini. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
ketika aku sedang tidur, dibawa kepadaku semangkuk susu. Lalu aku meminumnya, sehingga betul-betul ku nampak rembesan susu yang diminum itu keluar pada kuku-kukuku. Kemudian aku memberi lebihan. Jadi bab ni bab lebihan ilmu. Aku memberi lebihan susu yang diminum olehku itu kepada Umar ibn al-Khattab. Para sahabat bertanya, apakah takbir mimpi itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ilmu. Kita sudah sampai kepada bab ini. Masih lagi dalam bab ilmu. Masih lagi dalam bab ilmu. Tapi kalau sebelum ni Imam Bukhari menceritakan tentang kelebihan belajar, menuntut ilmu. Banyak bab sebelum pada ni kan? Banyaklah. Keluar untuk mencari ilmu, itu belajar lah. Bilakah pelajar budak kecil itu boleh mendengar hadis? Belajarlah. Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarkanlah dia. Dia tu sudah belajarlah. Mana didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Musa pergi ke laut untuk berjumpa dengan Khadir, untuk belajar. Dan begitulah seterusnya. Beberapa bab sebelum ini berkenaan dengan belajar dan kelebihan belajar. Mulai daripada bab hari ini, Imam Bukhari nak menceritakan kelebihan mengajar pula. Kelebihan mengajar pula. Tetapi dia sebut kelebihan orang yang alimah, orang yang berilmu. Nak berilmu tu kan dia kena belajar dulu. Kena belajar dulu. Bila berilmu, dia mengajar. Kalau tak ada ilmu, tak boleh mengajar, tak ada kelebihan. Dia kena berilmu dulu, lepas tu baru allama, baru mengajar. Maknanya semestinya sebelum mengajar itu ada ilmu dulu. Ada ilmu tu kena belajar. Belajar tu sebelum pada ni lah. Lagu mana cara-caranya nak belajar tu. Lepas pada tu, bila sudah berilmu, apa kita kena buat? Kena mengajar. Luahlah mengajar ni. Sebagai tok guru kau kita kata, ramai orang mengaji dengan dia, baca kitab besar-besar kau kita kata. Ataupun tidak lagu tu, sebagai ibu bapa mengajar kepada anak-anak dia apa yang patut diajarlah, yang boleh, yang sesuai diajar, yang diperlukan. Itu pun termasuk juga. Ada kelebihan juga. Tidak sia-sia juga. Tidak kata maksud mengajar ni mengajar secara besar-besaran, mengajar kitab besar-besar, kitab tinggi-tinggi, ilmu yang mendalam, ilmu yang luas. Tidak, tak mesti itu. Yang pentingnya kena mengajar. Ada ilmu, dengan belajar dulu, lepas tu mengajar. Itu Imam Bukhari nak cerita di sini. Apa-apa ilmu pun, dia baru ada kelebihan dia apabila kita ajar. Sebab kelebihan mengajar tu, apabila mengajarkan, dia tidak rugi. Tidak seperti harta, kalau kita belanja kau rugi, kau sikit. Tidak. Ilmu kalau mengajar tidak rugi, dia kau bertambah. Sebab itulah ulama mengatakan al-mal al-ilmu yazidu bi-infaqi, wal-mal yanqusu bi-infaqi. Ilmu semakin bertambah dengan kita membelanjakannya. Tetapi harta tidak. Ia semakin berkurang dengan kita membelanjakannya. Itu menunjukkan, salah satu bukti menunjukkan ilmu tu lebih baik daripada harta. Salah satu buktilah. Dalam kitab-kitab disebutkan Sayyidina Ali, orang tanya 10 soalan sama, jawapannya nak biar lain-lain. Sebenarnya kalau kita perhatikan, bukan 10 saja, kalau 100 pun tanya soalan sama, jawapan dia lain, boleh. Iaitu mana lebih, ilmu ataupun harta? Ilmu dengan harta, mana lebih?
Dalam 10 soalan tu, setiap kali tanya soalan sama, jawapannya lain. Semuanya menunjukkan kelebihan ilmu daripada harta. Kelebihan ilmu daripada harta, semuanya menunjukkan begitu. Bunyi pula, salah satunya hak saat ni lah. Kalau kita belanja kan tak kurang. Harta kalau belanja jadi kurang. Itu menunjukkan kelebihan ilmu. Ilmu tak boleh nak curi. Duduk dalam dada, siapa dia boleh habis? Harta boleh susuk tepat lagu mana pun. Itu di antara kelebihan dia. Harta menyebabkan keluh kesah, serba salah, bimbang, takut. Ilmu tidak. Orang yang semakin ada ilmu, kau tenang jiwa dia. Banyaklah mana kalau kita jawapan dia tu tidak sama, tetapi tetap menunjukkan kelebihan ilmu daripada harta. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mengajar, baru ada perkembangan. Anak murid kalau yang cerdik, banyaklah hasil dia ni. Dia akan mengeluarkan macam-macam pendapat dia. Dia akan mencambahkan ilmu tu lagi. Tapi kalau duduk pada satu orang, boleh jadi sekat tu je lah, lebih setara mana pun. Dengan sebab itulah ulama-ulama ni dia mengajar. Selain daripada mengajar, menulis. Sebab apabila orang baca tu, kita tidak tahu Allah SWT nak bagi ilham kepada setiap orang yang belajar, yang membaca tu, kita tak tahu. Allah SWT bila masa dia nak, dia boleh buka kepada yang orang sebelum pada tu tak nampak. Dan dapat satu poin baru, satu ilmu baru pula, penemuan baru. Begitulah cara. Tapi kalau tak mengajar, lagu mana? Walau bagaimanapun dia sebut man alimah, orang yang berilmu dulu. Nak mengajar tu pun dia kena ada ilmu dulu. Kalau tidak, tak boleh. Boleh jadi rosak, boleh jadi tak kenalah. Jadi lagu lain. Tuan diri pun kau rosak, bukan nak boleh pahala, tak ada kelebihan, boleh dosa. Orang yang menerimanya pun kalau terima hak salah, boleh jadi sepanjang hayat duk guna hak salah tu sia-sia saja, rugi masa. Dosa juga tu pun. Dengan sebab itu tak boleh. Kelebihan orang yang berilmu dan mengajar, hak tu ada kelebihan. Dua tu. Kalau ada dua tu, baru ada kelebihan. Di sini disebutkan perbandingan orang yang nak menerima ilmu dan kemudian dia mengajar atau tidak mengajar. Dia mari hadis Nabi SAW ni, yang mana Nabi SAW membandingkan manusia ni dengan tanah. Ilmu dan petunjuk yang dia bawa tu dengan hujan lebat. Hujan lebat tu kan nak kira kena belaka tanah tu. Siapa belaka? Ajaran Nabi SAW ni siapa belaka? Semua orang dengar belaka. Tapi dari segi penerimaan itu tidak sama. Ini menunjukkan bahawa satunya ilmu dari segi agama ni, terima petunjuk, tidak terima petunjuk. Yang keduanya dari segi anak murid ni, dia tidak serupa. Ada hak berbakat, ada hak tidak. Ada hak saja habis masa 15 tahun mengaji saja tak ada gap. Akhirnya kerja benda lain suku sakat, tak ada kena-mengena. Orang tanya, ingat sikit-sikit sebanyak pun dulu pun tak ada, tak ingat. Ada juga lagu tu. Artinya dalam menerima ilmu ni macam-macam orang. Begitu juga dalam menerima petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada di antara tanah ni, anak ayatnya, ni paling molek lah. Dia dapat menerima air, menyerap air. Bukan setakat tu saja, dapat menampung air. Pada tu dia menumbuhkan tanaman-tanaman, rumput rampai yang begitu banyak. Bila tumbuh tanaman-tanaman tu, ada manfaat kepada orang lain pula. Orang lain boleh makan, boleh dapat rezeki, boleh menikmati kemewahan hidup. Mata pun memandang, sejuk mata memandang tengok rumput yang hijau tu, pemandangan yang hijau itu. Ini sebab apa? Tanah tu. Macam-macam lah orang dapat kekayaan dengan hasil itu. Orang dapat ketenangan dengan hasil itu. Ini dari segi satu tanah. Satu lagi tanah, dia kata yang dapat menakung air.